aktiviti budaya kerja setia berbakti keselesaan warga kota, kualiti perkhidmatan sentiasa dijaga. Menganugerahkan kehadiran yang berbahagia Datuk Sekaya Haji Kamil Zaman Mat Salleh, Datuk Bandar Kuala Lumpur, pengarah-pengarah eksekutif DBKL, Ketua Jabatan Pengurusi dan Wakil Kesatuan Kerja DBKL, serta warga kerja DBKL ke program pimpinan DBKL bagi bulan November 2023. Hadirin yang dihormati, mari sekali dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang berbahagia Datuk Sekaya Haji Kamil Zaman Mat Salleh, Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormat dipersilakan. Perancangan yang berusaha Tuan Haji Muhammad bin Hamim, Pengarah Eksekutif Pengurusan Projek, Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai-Pegawai Kanan, Wakil-Wakil Kesatuan Sekerja, seterusnya warga kerja Dewan Kuala Lumpur yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat-Nya juga telah menyediakan kita sama-sama dan untuk berhimpun di Majlis Perhimpunan DBKL bagi bulan November 2023. Sukacita saya amat berbesar hati dan merakamkan penghargaan di atas kelapangan masa serta kesudian yang bahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan warga kerja DBKL yang sanggup melapangkan masa untuk menghadiri perhimpunan pada pagi ini. Dan saya anggap ini perhimpunan yang luar biasa, ramai dan penuh sekali. Alhamdulillah, kita juga telah pun mendengar amanat yang amat berhormat Perdana Menteri yang mengenai tanggungjawab dan amanah seorang penjawat awam. Kemudian pula disusuli oleh tazkirah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Ishaq, tak silap saya, di unit Manhaj Islah, satu unit yang baru ditubuhkan Oktober lepas. Tetapi saya minta maaflah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebab tak dapat tengok sepenuhnya. Dan dia punya tayangan video tadi. So mungkin idea saya terburu-buru ataupun tergesa-gesa sampai orang kita tak sempat untuk nak menyediakan selengkap-lengkapnya. Tetapi kita bernasib baiklah sebab pagi ini tidak ada yang amat berhormat Perdana Menteri. Mungkin ini melambangkan kita tidak dapat dan tidak bersedia untuk membuat perubahan dengan secara terburu-buru ataupun dengan secara cepat ataupun dengan secara tangkas. Sebab saya tidak faham kenapa perkara ini boleh berlaku. Sedangkan masa ada lagi hari Sabtu, hari Ahad. Sedangkan saya hari Sabtu pun saya bekerja, hari Ahad pun saya bekerja, semalam pun saya ada mesyuarat. Tapi itu kita kena ambil iktibar lah. Kemudian saya minta maaf kepada tuan-tuan sekalian sebab tak dapat mendengar sepenuhnya. Sebab ini adalah satu tanggungjawab
yang diberikan kepada saya, supaya apa yang tuan-tuan buat, apa yang puan-puan buat, saya telah pun memberi peringatan. Saya telah pun memberi teguran, memberi peringatan, teguran, tauladan sekurang-kurangnya apabila saya meninggal besok, saya boleh terlepas daripada tuan-tuan dan puan-puan yang melakukan juga dan mengatakan bahawa saya tidak bagi peringatan. Itu yang saya takut. Sebab itulah saya ubah segala-galanya supaya setiap kali perhimpunan, setiap kali ada semua perjumpaan, saya hendak disusuli dan disusuli dengan peringatan-peringatan seperti tersebut, insyaAllah. Dan itulah tujuannya ditubuhkan satu unit manhaj islah, supaya kita ingat memperingati. Sebab apa yang kita tengok, apa yang saya dengar, apa yang saya lalui bersama-sama dan selama 32 tahun, cukup-cukuplah kita berubah daripada tidak baik kepada baik. Kita berubah daripada kelakuan yang kurang baik kepada yang baik. Sebab kita semua kan meninggalkan dunia ini, dan kita ada lagi satu tanggungjawab yang lain. Sebab saya memang dengar macam-macam, saya memang dapat bukti macam-macam, memang saya dapat maklumat macam-macam berkenaan dengan tata kelakuan pegawai-pegawai kita di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tapi alhamdulillah, insya-Allah tidak ada lagi yang keterlaluan. Dan saya takut perkara-perkara keterlaluan akan berlaku lebih teruk lagi, insya-Allah. Okey. Di kesempatan ini juga sukacita juga saya ingin memaklumkan berkaitan pelantikan yang melibatkan pengurusan tertinggi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, iaitu buka puasa pada 1 November 2023, iaitu Yang Bahagia Datuk Zulkarnain bin Hassan telah dilantik sebagai pengarah eksekutif pelancangan Negeri Utama A, menggantikan Yang Bahagia Datuk DPR Sulaiman bin Muhammad yang telah bersuara wajib pada 14 Julai yang lalu. Yang Bahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, sepanjang kesibukan kita dalam melaksanakan tugas harian kita sebagai pejabat awam, kita juga mampu memperoleh pelbagai kejayaan. Dengan kejayaan yang dikecapi ini, bukan saja mampu mengharumkan nama organisasi, malahan kita juga dapat menjadikan DBKL sebagai sumber rujukan bagi agensi lain, terutamanya dalam kalangan pihak berkuasa tempatan di Malaysia. Suka juga saya ingin kongsikan beberapa pencapaian Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang boleh kita banggakan bersama. Pertama, DBKL merupakan penerima anugerah penarapan Bandar Pintar 2023. Sempena Hari Pelancangan Bandar Sedunia 2023, peringkat kebangsaan yang telah diadakan pada 9 November 2023. Yang kedua, alhamdulillah, peluncuran Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 9 November 2023 yang berlangsung di Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, mana di Dewan ini. Yang ketiga, DBKL juga telah melangkah sejarah dengan menerima penghargaan sebagai bandar pertama di Malaysia dan Asia Pasifik yang mempunyai SDG Center yang mempunyai serta telah melengkapkan penyediaan SDG Roadmap Report serta Voluntary Local Review. Sijil penghargaan tersebut telah disampaikan oleh Yang Berhormat Koming Menteri Perumahan dan Kerjaan Tempatan semasa Majlis Pelancaran SDG City di Malaysia Urban Forum di Kuching, Sarawak. Yang keempat, DBKL juga telah menempa nama sebagai juara sulung kali bagi Liga Techball Malaysia 2023 yang diadakan di KL Gateway Mall pada 28-29 Oktober yang lalu.
Saya dengan ini merakamkan setinggi-tinggi tahniah serta penghargaan dan berharap agar semua kaki tangan di BKL terus berganding bahu bersama-sama menaikkan lagi nama organisasi yang kita cintai ini. Diharapkan kejayaan-kejayaan yang kita kecapi ini akan berterusan menyuntikkan lagi semangat serta keazaman kita untuk menabur keringat dan bakti. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, dalam menghadapi isu peningkatan kos sara hidup, pihak pengurusan di BKL melalui kerjasama koperasi pegawai-pegawai Dewan Balai Kuala Lumpur Berhad KOP di BKL akan melaksanakan inisiatif Ihsan Datuk Bandar. Inisiatif ini akan menawarkan pakej-pakej yang bertujuan untuk membantu warga kerja di BKL yang memerlukan, terutamanya dalam kalangan B40. Pelancaran bagi pelaksanaan inisiatif ini akan diadakan pada 27 November 2023 hadapan. Salah satu pakej di bawah inisiatif ini adalah pakej keterjaminan makanan. Pakej ini akan menawarkan barangan makanan asas keluarga pada kadar yang lebih murah daripada harga pasaran kepada semua kaki tangan di BKL, manakala harga yang lebih istimewa akan diberikan khas kepada ahli KOP di BKL. Pakej keterjaminan makanan adalah seperti beras, minyak masak, gula, tepung gandum dan sebagainya. Dengan adanya pakej ini, warga kerja di BKL boleh membeli setiap bulan barangan makanan asas keluarga tersebut daripada kios KOP di BKL dan Pamaku yang merupakan pembekal bagi barangan tersebut. Pembayaran bagi tempahan makanan asas keluarga yang dibuat ini boleh dilakukan secara atas talian, dan bagi memudahkan warga kerja di BKL, ianya juga boleh dilakukan melalui kaedah potongan gaji. Kaedah potongan gaji ini boleh dibuat secara ansuran, di mana potongan gaji untuk ansuran tersebut akan dibuat dengan tidak melebihi RM100 sebulan. Dengan pelaksanaan pakej keterjaminan makanan di bawah inisiatif Ihsan Datuk Bandar ini, pihak pengurusan di BKL mengharapkan sedikit sebanyak dapat meringankan kos sara hidup warga kerja di BKL dalam meneruskan kelangsungan hidup di Kuala Lumpur. Dengan erti kata lain, saya nak memastikan bahawa semua keluarga pihak kaki tangan Dewan Balai Kuala Lumpur tidak lapar. Bercerita juga saya ini berkongsi mengenai sumbangan bakul makanan PPZ Mawi yang merupakan program food bank oleh Pusat Pengurutan Zakat bersama Majlis Agama Islam Persekutuan bagi meringankan beban kos sara hidup di ibu kota. Di BKL telah dibutuhkan sebanyak 100 unit bakul makanan berbentuk barangan keperluan harian bernilai RM100 untuk diagih-agihkan kepada kaki tangan yang layak. Justru itu, selama 100 orang dalam kalangan kaki tangan di BKL terpilih sebagai penerima bakul tersebut berkenaan di bawah kategori Fi Sabilillah, iaitu kaki tangan yang berpendapatan kasar antara 2,500 hingga 4,000 sebulan dan mempunyai anak yang masih bersekolah berumur 7 hingga 17 tahun. Kaki tangan yang berkelayakan ini juga akan menerima wang zakat berjumlah RM100 secara berperingkat daripada PPZ Mawi menerusi kaedah elektronik fund transfer EFT ke dalam akaun bank gaji masing-masing. Alhamdulillah, bermacam-macam cara dan bermacam-macam kaedah dan bermacam-macam sumbangan yang kita boleh dapat untuk kaki tangan kita. Semua apa yang kita perlu buat ialah bekerjalah dengan ikhlas, bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan insya-Allah
Allah akan nampak kerja kita dan banyak lagi bantuan-bantuan yang kita boleh perolehi, yang kita boleh dapat daripada rezeki-rezeki yang kita tidak sangka. Dan insya-Allah saya akan berusaha untuk mendapatkan duit-duit infak daripada penderma-penderma yang suka, yang ingin menginfak kepada kaki tangan di PKL. Sebab mereka tahu kaki tangan di PKL ini ramai, dan yang di bawah kategori sokongan 1 dan 2 lebih ramai daripada sokongan daripada kumpulan profesional yang sebelah yang ke atas. Jadi mereka faham bagaimana susahnya hidup di Kuala Lumpur, di ibu kota, dan dengan tekanan kerja yang kuat, dengan kos yang hidup dan sebagainya. So mereka insya-Allah berbuka hati untuk memberi infak kepada kaki tangan di PKL. Pada pagi ini juga saya ingin mengingatkan supaya semua pegawai dan kaki tangan untuk mengemas kini harta selewat-lewatnya pada November 2023. 24 November 2023, so hari Jumaat ini, di dalam sistem Halmis. Ini adalah selaras dengan pelaksanaan sistem pengurusan amalan nilai SPAN 2.0 yang sedang dijalankan di PKL. Persediaan atau bendahari bagi ke saya pun tak tahu. Tiba-tiba pula aku lagi stop sini dan bagi-bagi aku benda yang pun tak tahu, saya pun tak tahu. Justru itu ingin saya memaklumkan bahawa terdapat banyak 2 perkara tambahan yang saya umumkan pada hari ini, iaitu seperti berikut. Pertama, untuk inisiatif Ihsan Datuk Bandar. Sebagai menyokong program pakej keter jaminan makanan. Kita cerita program, tetapi kalau tidak ada sokongan, tidak ada bantuan, tak ada makna juga kan. Jadi di bawah inisiatif Ihsan Datuk Bandar, saya juga berbesar hati untuk mengumumkan tambahan allowance bandar sebanyak RM berapa agak? Sebab kena beli barang makanan RM100 sebulan kan? Jadi sebanyak RM RM100. Kepada semua pegawai dan kaki tangan grade 56 dan ke bawah. Ini dah dapat lah. Mulai 1 Januari 2024. Ini menjadikan jumlah allowance bandar adalah sebanyak RM375 sebulan. Okey tak? So yang kedua, bagi menzahirkan keprihatinan dan menghargai kerja keras pegawai dan kaki tangan di PKL. So yang kerja keras kan, yang tak kerja keras macam mana? Saya dengan ini mengumumkan bayaran imbuhan tahunan atau bonus seperti berikut. Satu bulan gaji dengan minimum RM2,000 dibayar bersama gaji bulan Disember 2023. Tengah bulan gaji dengan minimum RM2,000 dibayar bersama gaji bulan Februari 2023. Bayaran ini telah termasuk bayaran insentif awal
Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Pembentangan Belanjawan Negara 2024 pada 13 Oktober 2023 yang lalu. Maksudnya bayaran yang kedua itu dah termasuk 2,000 yang PM dah siap ya. Jangan nak tambah-tambah, nak pelas-pelas lagi. So, akhir kata saya amat berharap agar semua warga kerja di BKL dapat terus memperkasakan diri serta sentiasa komited dalam memastikan sistem penyampaian perkhidmatan di BKL lebih berkualiti, berintegriti, efektif dan efisien. Di samping memastikan amanah serta tanggungjawab yang digalak dapat dilaksanakan sebaiknya. So, dengan adanya bonus yang sebegini rupa, saya sangat-sangat mengharap supaya semua kaki tangan tidak ada lagi alasan yang mengatakan sibuk, mengatakan kerja banyak, mengatakan tidak ada masa, mengatakan tak boleh buat, mengatakan terlampau singkat masa 24 jam untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab seperti yang telah diamanahkan kepada kita tersebut. So, jika sekiranya perkara ini berlaku dan jika sekiranya perkara-perkara tersebut berlaku, mengatakan tak siap, mengatakan tak boleh buat, dan sekiranya hayat saya disambung lagi, so nampaknya sebulan setengah kita terpaksa potong, ataupun tak dapat langsung, ataupun potong setengah. Sebab dah bagi peluang, dah bagi inisiatif, dah bagi insentif, masih lagi bersyarat masih lagi tidak berubah kepada kebaikan, maka kita terpaksalah potong dan tidak bagi lagi secukup sebanyak ini. So, adalah ambil perkara ini sebagai satu tauladan, satu iktibar, satu peringatan yang kita perlu bekerja sekuat-kuat, kita perlu bekerja secepat mungkin seperti apa yang telah diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan pada ketika ini. Dan itu saya juga mengambil kesempatan ini untuk menyeru dan memperingatkan semua warga kerja di BKL, marilah kita bersama-sama berdoa dan berharap agar apa yang kita lakukan ini mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Bandaraya gerak membangun, maju dan anggun Kuala Lumpur. Itu kota Bandaraya indah, dalam taman bercahaya, maju negara berdaulat bangsa Kuala Lumpur. Merancang membina